Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mengambil kesempatan di waktu tengah hari, waktu sambil berehat, dan mungkin ada sebahagian daripada kita yang mengambil peluang untuk sambil menunggu solat zuhur. Kebetulan pun saya maknanya dalam kereta ni sebab kita nak cari masjid yang dekat. Lepas tu jadi sambil tunggu dalam kereta, habis je perkongsian ni mungkin kita teruskan maknanya ke masjid dan solat zuhur berjemaah dalam keadaan sekarang dia dibuka ruang dan peluang untuk kita semua masuk dan berjemaah bersama di masjid. Dan kesempatan yang ada ini yang diberikan dalam sekitar 15 ke 20 minit, dan ini adalah peluang yang sangat baik, maknanya kita tidak terlalu membincangkan perkara-perkara yang mungkin terlalu mendalam ataupun complicated, dan sebagai ruang untuk saling mengingatkan antara satu sama lain. Dan topik yang saya cadangkan untuk kita sebutkan asas atau perkara yang sangat basic yang dalam kehidupan kita, menceritakan tentang keikhlasan. Dan antara rujukan yang sangat baik dan telah lama ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim. Dia tuliskan satu buku ringkas kecil bertajuk Khutuwat ila Sa'adah, langkah-langkah menuju kebahagiaan. Dan antara topik yang bahagian awal yang sangat penting iaitu tentang keikhlasan itu sendiri, dan diceritakan tentang apakah yang sebenarnya dimaksudkan dengan ikhlas. Dan kita semua telah maklum usaha dalam mencapai keikhlasan iaitu melakukan sesuatu hanya kerana Allah Ta'ala. Dan mungkin sedikit berbeza dengan kebiasaan kefahaman kalau kita katakan ikhlas sama kita iaitu tidak mengharapkan balasan. Sedangkan dalam interaksi kita dengan dalam agama dan interaksi kita dengan Tuhan, ganjaran dan balasan itu adalah perkara yang memang Allah janjikan, dan ia tetap dalam rangkuman ataupun dalam masih lagi dalam kategori ikhlas. Kerana ganjaran-ganjaran yang Allah tawarkan adalah perkara yang hak dan benar yang tak mungkin dia mungkiri. Jadi dalam keadaan kita melakukan, walaupun diberikan motivasi atau diberikan tawaran-tawaran syurga, pahala dan segala isi kandungan di dalam syurga dan seumpamanya, dan itu adalah titik motivasi yang Allah raikan, kerana hakikat kita sebagai insan sentiasa perlu kepada bantuan ataupun dokongan untuk terus ke hadapan dalam apa saja amalan yang kita lakukan. Apapun, Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim bila dia selesai menceritakan tentang apa itu ikhlas, dan kemudian satu topik yang menarik yang dikongsikan bersama dengan kita iaitu kaifa akunu mukhlisan lillahi fi jami'i a'mali. Bagaimana aku nak menjadi ikhlas dalam keseluruhan perbuatanku dan keseluruhan amalanku. Jadi yang saya lakukan dalam masa yang singkat ni hanyalah bacakan dan mungkin sedikit tambahan ulasan jika perlu. Dan Syekh menyebutkan syaitanu yata'arradu lil insani liyufsida alayhi a'malahu as-salihah. Dan syaitan ni akan berterusan merosakkan amalan kita, dan menyebabkan kita terganggu, fokus kita terganggu. Kerana keikhlasan ini penting untuk amal diterima. Dan sebagaimana disebutkan Al-Fudail bin Iyad bila dia mentafsirkan ayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan mati dan hidup, tujuannya untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalannya, dan dibincangkan yang terbaik amalannya yang memenuhi dua syarat yang utama, iaitu ikhlas dan menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mutaba'at Rasul. Dan keikhlasan ini dicapai dalam usaha yang berterusan, dan ia bukan satu perkara yang kita boleh maknanya sekali tekan atau apa terus ikhlas. Ia perlukan kepada latihan, ia perlu kepada usaha, ia perlu kepada pelbagai faktor agar kita dapat berterusan. Untuk ikhlas, kita dapat memastikan daripada awal sehingga akhir, dan ada keadaan-keadaannya kita akan menghadapi kesukaran. Tak pelik sebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri
mengatakan ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyati. Okay, aku tak pernah bertemu dan menghadapi kesukaran untuk berurusan berbanding menguruskan niatku. Fa innaha tataqallabu alayya, kerana dia asyik berbolak-balik. Okay, sekejap kita fokus ni, kejap fokus ni, masa tengah nak buat benda ni teringat benda lain, masa tengah nak solat dan seumpamanya. Jadi ini semua ujian yang diberikan kepada kita dan memerlukan untuk kita melatih, dan memikirkan cara demi cara agar kita dapat memberikan fokus yang terbaik dalam apa saja urusan dengan meniatkan hanya kerana Allah Azza wa Jal. Hanya kerana Allah Azza wa Jal. Dan kadang-kadang timbul persoalan, kalau kat tengah-tengah tu saya terfikir, normal lah kan, kita nak kerja dengan tujuan nak dapat gaji, ataupun kita belajar dengan tujuan nak dapat markah yang elok, ataupun dan kita berniaga untuk dapatkan keuntungan. Selama mana kita meletakkan matlamat-matlamat ini sebagai matlamat yang bersifat jangka masa pendek, ataupun matlamat yang di tengah, bukan matlamat akhir, iaitu menyebabkan kita boleh teruskan persoalan, iaitu kenapa kau nak dapat untung, kenapa nak dapatkan markah yang baik, kenapa nak dapat gaji yang elok, kenapa nak lakukan semua itu, untuk dapat semua benda itu tujuannya untuk apa, dan kita teruskan menjawab persoalan tersebut sehinggalah di hujungnya, aku nak dapatkan gaji supaya aku dapat beri makan pada keluarga aku kerana Allah. Aku nak dapatkan markah yang baik supaya kemudiannya aku boleh bekerja dan kemudiannya aku boleh berbakti untuk umat. Aku nakkan berniaga supaya dapatkan keuntungan, dengan mana keuntungan tu aku akan gunakan kerana Allah. Jadi tujuan akhirnya kerana Allah. Jadi tidak ada masalah untuk di tengah-tengah itu kita meraihkan niat-niat ataupun kita meraihkan objektif-objektif jangka pendek, yang kita tak boleh nak lari, dan itu memang fitrah kita sebagai manusia memikirkan perkara-perkara tersebut. Apapun, kita terus pergi kepada perbincangan, dan yang mana Syekh Abdul Muhsin sambung menyebutkan, wala yazalul mu'min fi jihadin min aduhi ma'aduhi iblis hatta yalqa rabbahu alil imani wa bi rabbih wa al-imani bi rabbih wa ikhlas jami' a'malihi lahu wahdah. Dan urusan untuk berhadapan dengan gangguan yang menyebabkan kita hilang fokus dengan iblis dan dengan syaitan, ini adalah kerja yang berterusan. Kerja yang berterusan, maknanya ia tak akan pernah berhenti. Sebab tu usaha kita untuk ikhlas adalah usaha yang berterusan. Ini adalah satu bentuk perjuangan juga. Supaya nanti sampai kita bertemu dengan Allah dalam keadaan beriman, kekal dalam keadaan iman dan ikhlas dalam segala urusan. Wa min ahammi dawafi al-ikhlasi, dan antara faktor-faktor utama yang mendorong pada keikhlasan, yang pertama ad-du'a'u. Dan part yang menarik, mungkin kita sempat bincangkan yang pertama saja buat masa ni pun tak ada masalah. Saya rasa elok untuk siri yang pertama ni kita ambil satu bahagian dan kita lihatkan bagaimana usaha kita dalam mencapai keikhlasan ini. Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim menyebutkan yang pertama adalah berdoa. Kerana kita sering membayangkan isu ikhlas tu adalah daripada diri kita. Maknanya yang penting kita kena ikhlas. Apa yang kita buat, kita lakukan, pastikan fikiran kita, hati kita kosong daripada keinginan ataupun menambakan apa-apa ganjaran selain daripada apa yang Allah berikan. Nak dapatkan perhatian orang ke, nak dapatkan kepuasan diri ke, dan seumpamanya. Dan usaha ni agak berat bila kita selalu merasakan ini adalah kerja kita sendiri. Sedangkan kita lupa yang kita perlukan bantuan daripada Allah Azza wa Jal. Dan bantuan ini kita raih dengan meminta kepadanya, ya Allah, kurniakan aku keikhlasan. Ya Allah, kurniakan aku keikhlasan. Sebab tu Syekh Abdul Muhsin menyebutkan al-hidayatu biyadillahi. Hidayah itu di tangan Allah. Wal qulub baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Dan hati-hati insan ni berada dalam genggaman Allah. Yuqallibuha kaifa yasha, dan dia bolak-balikkan sebagaimana yang dikehendaki. Sebab tu kita berdoa selalu kepada Allah dalam keadaan hati kita ni adalah milik Allah. Jangan kita sangkakan sepanjang masa bahawa kita yang layak menilai hati kita dalam keadaan ianya milik Allah. Dan kita doa minta kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Wahai pembolak-balik hati, ya Allah, yang membolak-balik hati kami, teguhkan hati kami di atas ketaatan dan agamamu. Dan ini adalah doa yang antara doa yang penting.
Maknanya dalam keadaan kita yakin bahawa Allah sentiasa mendengar, Allah sentiasa menjawab. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kalian telah mengatakan, mintalah kepada aku, berdoalah kepada aku akan jawab. Okey. Sebagaimana Allah juga sebut, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hamba bertanya tentang aku padamu, bagi tahu aku ni dekat. Allah sentiasa meng-highlightkan, menekankan akan hakikat dekatnya kepada kita kerana dia menunjukkan ruang untuk permintaan, untuk kebergantungan kepadanya itu sangat luas, sangat mudah, sangat sentiasa diraikan. Okay, berbeza dengan agama-agama lain yang sentiasa memberi gambaran sukar untuk sampai kepada Allah dan anda perlukan pada orang-orang tengah atau bantuan-bantuan di tengah sebagai pemangkin, sebagai kabel. Dan Islam tidak sedemikian rupa. Allah sentiasa membuka ruang untuk kita berhubung dengannya secara langsung. Apatah lagi di dalam salat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akthiru du'a. Keadaan paling dekat antara hamba dan Tuhannya adalah ketika dia sujud di dalam salat. Maka perbanyakkanlah doa. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyakkan doa. Okey, dalam setiap sujud. Dan doa yang antara doa yang penting yang selalu kita ingatkan ataupun selalu kita tekankan adalah memohon kepada Allah, ya Allah, bantu aku untuk ikhlas. Okey. Jadi disebutkan kat sini wa adhara ilaihi hajatak wa faqrak. Maknanya sentiasa bila falja ila man biyadihi hidayah, kembalilah. Maknanya sandarkanlah diri permintaan kepada Tuhan yang padanya itu petunjuk. Maknanya kita perlukan hidayah petunjuk Tuhan untuk ikhlas. Okey, untuk ikhlas, untuk kita fokus, okey, dan nyatakan segala keperluan kita, okey, untuk kita selamat daripada pandemik ini, untuk dimurahkan rezeki, untuk dijauhkan daripada perpecahan dan kekeliruan, dan untuk kita disukuatkan semangat dalam menghadapi segala musibah dan bencana yang menimpa kita. Okey, wa as'aluhu dauman al-ikhlas. Okay, wa as'aluhu dauman al-ikhlasa, dan selalulah minta kepada Allah, ya Allah, kurniakan aku keikhlasan. Tak perlu tunggu untuk tahu bahasa Arab. Okay, sebutkan sahaja, ya Allah, kurniakan aku keikhlasan. Kalau dalam keadaan-keadaan kita di luar, di waktu petang, hari Jumaat, ketika hari hujan, di tengah malam, ketika bangun dan seumpamanya, ya Allah, kurniakan aku keikhlasan. Okay. Dan kalau nak, boleh baca doa yang juga diajarkan oleh ataupun sering dibacakan sebagaimana sebutkan dalam beberapa riwayat. Waqad kana aktsaru du'a'i Umar bin Khattab, antara doa yang sering dibaca oleh Umar bin Khattab, Allahumma ja'al amali kullahu salihan. Ya Allah, jadikan amalku seluruhnya salih, diterima. Waj'alhu liwajhika khalisan, dan jadikan amalan-amalan itu ikhlas hanya untukmu. Wala taj'al li ahadin fihi syai'a, jangan jadikan apa-apa bahagiannya bertujuan kerana yang lain. Jangan jadikan apa-apa bahagiannya bertujuan untuk yang lain. Saya ulang sekali lagi. Allahumma ja'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Okay, mungkin nanti saya akan ambil gambar ataupun saya akan tuliskan di bahagian komen. Jadi boleh siapa-siapa untuk beramal dan cuba memahami doa ini. Okay, sekali lagi maksudnya adalah, ya Allah, jadikan amalku seluruhnya salih, diterima. Okay, dan jadikan juga aku ikhlas melakukannya hanya kerana-Mu, dan jangan jadikan apa-apa bahagian daripada amalan ini kerana sesiapa selain daripada Engkau. Okay. Jadi menyebabkan kita sentiasa dalam keadaan mengharap kepada Allah, berdoa kepada Allah hatta dalam usaha kita untuk ikhlas. Okay. Selain daripada beberapa tips yang akan datang, yang akan kita bincangkan nanti, okay, yang mana berkait dengan usaha kita pula, dan Syekh Abdul Muhsin dengan indah dan cantiknya memberikan tips dengan menggunakan kaedah yang pertama, iaitu kembalikan urusan itu kepada Allah dahulu. Kerana ketetapan sama ada seseorang itu mendapat hidayah dan petunjuknya, okay, berjaya untuk ikhlas ataupun tidak, semuanya kembali kepada Allah. Kerana apa yang ada di dalam hati kita ni adalah urusan yang Allah yang tentukan. Okay.
Dan kita tidak ada tempat ataupun tidak ada kedudukan untuk kita berbangga mengatakan, ni hati aku lah tahu. Mendabik dada sedemikian rupa hanyalah akan menghancurkan diri kita dalam kesombongan dan keangkuhan, dan kita serahkan dan rendahkan diri balik di hadapan Allah agar Allah menjadikan kita sentiasa ikhlas, dan akhirnya segala amalan kita dan apa saja yang kita lakukan dalam kehidupan ini diterima di akhirat nanti. Waliyadzubillah, perkara paling menakutkan untuk berlaku pada diri kita adalah tiba di hari mahsyar nanti di hadapan Allah, dan kemudian apabila dibentangkan segala amalan, segala rekod amalan kita dan ianya kosong, haba' manthura, bagai debu yang berterbangan. Kerana apa? Kerana tidak ikhlas. Dan saya rasa cukup setakat itu untuk siri yang pertama ni. Okey, dan mungkin kita akan lihat juga pada masa-masa akan datang dengan tambahan-tambahan maklumat yang ada, apa lagi tips-tips atau yang dicadangkan. Dan ini bukan saja tips yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin di dalam buku ini, hanya 8. Jadi ini antara cadangan yang mana boleh jadi ada orang yang boleh pakai ataupun gunakan sebahagian daripadanya atau semuanya, ataupun boleh dicari juga semua-semua yang lain untuk bagaimana cara meraih keikhlasan. Dan kita dah nampak satu perkara juga yang menarik, iaitu usaha untuk doa bukan usaha yang bersifat maknanya kita doa dan terus dapat, sebagaimana permintaan-permintaan kita yang lain yang banyak. Okey, yang Allah janji, walaupun Allah janjikan untuk menjawab semua doa, tapi kita tahu ada keadaan-keadaan di mana doa-doa kita belum terjawab. Okey, ataupun sebagaimana Nabi SAW sebutkan bahawa ada 3 keadaan bagaimana Allah membalas sebarang permintaan. Yang pertama, dia akan dapat terus apa yang diminta, sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Tirmizi. Nabi sebutkan, pertama, dia dapat terus apa yang diminta. Kedua, dia diangkat musibah ataupun perkara-perkara buruk yang sepatut menimpanya, maknanya dia diganti, dia tak dapat darat apa yang diminta. Dan yang ketiga disebutkan digantikan sebagai balasan ganjaran atau pahala, disimpan sebagai saham di akhirat nanti. Jadi tidak ada nilai kerugian untuk berdoa. Dan salah satunya yang kita tekankan dalam sesi kali ini adalah mintalah kepada Allah agar kita sentiasa ikhlas dalam apa saja perkara-perkara yang kita lakukan. Okey, selama mana kita penuhi juga syarat yang kedua, iaitu apa yang kita lakukan adalah bertepatan dengan syariat, bertepatan dengan agama, dan kedua-dua ini perlu kepada asas yang utama, iaitu ilmu. Saya rasa cukup setakat itu saja untuk sesi kita pada hari ini, dan kita akan sambung dengan siri yang kedua insya-Allah Khamis minggu depan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.